selamat pagi, salam biru warna dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Natasha dalam Hello Sintok dalam saluran UM Today pada hari ini untuk kita kupaskan isu-isu terkini yang berlaku di dalam dan juga di luar UM Sintok. Jadi terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tetamu kita pada hari ini kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kita dalam studio. Saya rasa ni first time kita ada tetamu sebanyak ni. Selalunya 2 orang je, tapi kali ni kita ada 4 orang ya. Ya, betul. Okay, jadi untuk topik pada hari ini bersempena dengan pilihan raya kampus yang telah diadakan pada minggu lepas 9 Januari. Jadi kami bawakanlah wajah-wajah baru yang akan memimpin mahasiswa untuk sesi 2023-2024. Betul. Okay, jadi tanpa menaikkan masa, kita mula dengan sesi perkenalan lah dulu yang sebelah saya ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya Syahril Sofian daripada Pusat Pengajian Undang-Undang. Saya sekarang berada di semester 5 dan pada pilihan raya yang lepas saya telah memenangi untuk kerusi umum. Dan pada beberapa hari lepas juga, selepas pemilihan ahli jawatan kuasa tertinggi, ahli majlis tertinggi, Majlis Perwakilan Pelajar, saya telah dipilih sebagai Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Utara Malaysia untuk sesi 2023-2024. Okay, yang sebelah. Hai, Assalamualaikum. Salam biru warna. Saya Nurul Syamim binti Imran. Mostly people call me Syamim lah. Alhamdulillah saya pun turut memenangi kerusi umum waktu pilihan raya kampus yang lepas. Dan Alhamdulillah diberi mandat sebagai Setiausaha Agung Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Utara Malaysia bagi sesi 2023-2024. Kini saya merupakan pelajar semester 3 di bawah Pusat Pengajian Undang-Undang juga. Okey, jadi dua-dua ya, kami daripada Pusat Pengajian yang sama. Kami daripada Pusat Pengajian yang sama. Ini senior saya ni. Oh, senior. Senior saya. Okay. Ini junior saya. Okey, Ain. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Tasha. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Hafizuddin Zulkifli, merupakan naib individual bagi Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Utara Malaysia bagi sesi 2023-2024. Saya merupakan pelajar semester ke-5 bagi pengajian perakaunan lah. Jadi antara semua ni saya antara yang satu-satunya akaun kat sini kan. Antaranya. Ya, salam sejahtera dan salam biru warna. Terima kasih Tasha dan terima kasih kepada UM Today kerana sudi menjemput kita berempat ni. So, nama saya Projit Roy dan saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda bagi jurusan Industrial Statistics dari Pusat Pengajian Sains Kuantitatif. Jadi saya juga sama seperti saudara Syahril, saudari Syamim dan juga saudara Hafiz telah dipilih oleh mahasiswa UM sekalian dalam pilihan raya kampus yang lepas, dan saya merupakan calon umum juga dan alhamdulillah saya juga dipilih antara salah satu ahli Majlis Perwakilan Pelajar dari kalangan calon umum. Terima kasih. Jadi sebelum kita start dengan apa-apa, saya nak ucapkan tahniah kepada semua. Terima kasih. Terima kasih. Menang. Thank you. Mesti kempen tu mesti susah juga ke macam mana? Okey. Memenatkan. Memenatkan. Dia mentally draining. Ya, Memang very seminggu well. lah. Seminggu straight. Yes. Pagi sampai malam. Pagi sampai malam, pagi balik, malam balik, macam tu. Okey, tapi dia ada jadual dia ke ataupun ikut Tak, dia masing-masing? ikut masing-masing. Masing-masing lah. Masing-masing. Ya, masing-masing. Masing-masing. Ya, Tasha. betul. Okey, tak apa. Okey, sebelum kita start dengan apa pun, saya ada satu soalan nak tanya untuk semua. Kalau ada satu perkataan, anything lah untuk describe seorang pemimpin yang berwibawa, what would it be? Satu je. Okay, I think from my point of view, saya rasa seorang pemimpin yang berwibawa ni, kita kena tengok dari segi he has to be a good listener, he or she, pendengar yang sangat baik. Sebab kita tengok setiap pemimpin kan, kalau dia lebih kepada mendengar daripada suara-suara, let's say dalam konteks universiti ni mahasiswa. So apabila kita mendengar suara-suara mahasiswa di bawah, kita akan dapat melihat apakah isu yang sebenar berlaku dari tunjang tersebut. So that is very important sebab kita tengok sekarang ni pemimpin yang mendengar, good listener, dia akan sering dapat earn the respect from the students, I would say. So earning the respect is something we have to give importance in. So I think these terms, Majlis Perwakilan Pelajar will slowly take up that kind of a motto, which is to listen to the students and hear their whatever vision or mission they have for themselves,
and then we're going to bring it up to the higher management to realize the main issue from the students. So a good listener, I would say, for me, is something we have to look forward in a leader. Ya. Setuju? It's a good answer. I like that one. Okay. Ada siapa lagi nak jawab? Kalau pendapat saya pula, seorang pemimpin yang baik ni, setiap pemimpin tu ada perjuangannya masing-masing. Jadi untuk saya adalah perjuangan. Sebab bermula daripada perjuangan, maka pemimpin tu belajar untuk memberi satu pengorbanan. Dan apabila belajar tentang pengorbanan, baru datangnya sifat ketabahan dan kecekalan dalam kita melaksanakan sesuatu. Dan daripada ketabahan dan kecekalan itu pula lahir satu erti kesabaran. Yang mana setiap daripada pemimpin perlu ada kesemua ini. Dan lahirnya daripada satu perkara, iaitu perjuangan. Apa yang kita nak perjuangkan dan apa yang kita nak bagi kepada mahasiswa. Dan kita sendiri mahasiswa. Dan kita nak hak-hak kita itu ada. Dan kita bersama dengan mahasiswa juga untuk kita pulangkan hak-hak mereka sendiri. Itu pendapat saya. I would say semua benda baik ada pengorbanan dia juga. Betul. So it's very important untuk kita tahu nilai something tu and kenapa kita perjuangkan benda tu. Betul. Betul. So, Syaril dulu ke Bagi Syamil? saya dulu tak apa ke? Mana ada boleh. Okay. Syaril ke Bagi Syamil? saya, Mana-mana. Okay, Syamil, ladies first. okay. Bagi saya kan, seorang pemimpin dia perlu prihatin. Bila kita prihatin ni, datanglah sifat nak mendengar apa yang student cakap. Datanglah sifat perjuangan tu sendiri nak mengorbankan demi mahasiswa ataupun orang-orang sekeliling kita kan. Prihatin ni, hadirnya sifat prihatin dalam pemimpin itu dapat melahirkan seorang pemimpin yang compassionate. Dia buat atas dasar sayang, atas dasar kasih, atas dasar dia ingin membantu. Apabila kita dapat lahirkan pemimpin yang prihatin, dia akan lahirkan sifat-sifat yang menunjukkan yang dia tu sensitif. Dia bukan fikir pasal keadaan semasa sahaja. Bila dia prihatin, dia akan fikir, oh kalau dalam jangka masa yang akan panjang, kalau kita tak ambil tindakan sedemikian, apa yang akan jadi dengan students kita? Apa yang akan jadi dengan kawan-kawan kita? Jadi sifat prihatin tu bagi saya sangat penting lah dalam diri seorang pemimpin. Itu je dari saya. You know, being able to have the compassionate, and being compassion. compassionate with other people tu sangatlah penting kan? Betul, sangat penting. Syaril? Bagi saya, Tasha kan, seorang pemimpin perlu mempunyai satu sifat yang sangat penting saya rasa, iaitu sifat berani, Tasha. Okay. Sifat berani. Mentor saya dalam bidang kepimpinan pelajar dalam Majlis Perwakilan Pelajar, beliau pernah menyebutkan, if you want to be a leader, learn to be a fighter. Dan apa yang bila saya berada dalam konteks Majlis Perwakilan Pelajar, saya dapat rasakan sedikit sebanyak ianya memang satu perkara yang perlu dititik beratkan. Dan menjadi seorang pejuang bukanlah satu perkara yang semua orang mampu galas. Bila kita menjadi seorang pejuang akan banyak berlaku, akan banyak cabaran, akan banyak liku-liku yang kita kena hadapi. Jadinya kalau dalam konteks perjuangan sebagai mahasiswa, memang perlu atau adanya sifat seorang pejuang atau sifat seorang fighter lah. Kalau saya nak terangkan lebih ringkas, iaitu perjuangan untuk mahasiswa. We fight for our students and only for the students. Kalau kita nak cakap tentang satu perkataan yang boleh describe perkara itu, Tasha. Okay, so semua orang ada masing-masing punya definisi terhadap pemimpin berwibawa. Okay, so sekarang saya nak tahu soalan ni, apa exactly dorongan untuk anda semua decide untuk jadi pemimpin untuk mahasiswa? Okay. Apa yang mendorong? Mungkin ada cerita sebaliknya ke, ataupun tiba-tiba satu hari bangun, oh saya rasa nak jadi pemimpin. Macam mana? Actually, I think Tasha, it's a very good question. Sebab sebelum ni bila saya menjadi MPP pada kali pertama tu, actually previously sebelum jadi MPP tu, saya memang tak ada apa-apa background kelab, persatuan ataupun dalam event. Memang kosong. So jadi saya masa tu memang pelajar biasa. You know, lepas habis kelas, balik ke Inasis, buat assignment and then, you know, the same routine. So pada masa tu saya memang ada minat untuk menjejak dalam bidang kepimpinan. Sebab masa tu saya rasa macam saudara Syaril kata, keberanian. Keberanian tu ada dekat diri saya. Masa tu ada beberapa isu yang berlaku di UM ni yang perlukan penyelesaian, seperti isu BAS, you know,
ada beberapa isu penting dari segi kebajikan lah. Jadi saya rasa pada masa itu that saya perlu buat sesuatu. Saya tak boleh lah duduk inasis, just watch what's happening out there. So saya telah mengambil pendekatan yang saya kena berani, walaupun saya tak ada apa-apa profile yang sangat sangat shiny, I would say compared to other candidates masa tu. Tapi saya menerapkan sikap keberanian macam Syahrir kata tadi. So yang tu telah mendorong saya untuk memasuki MPP dan nampaknya saya telah berjaya menjadi seorang MPP pada masa tu dan kita, saya, Hafizuddin, Syahril, masa tu kita adalah dalam satu pasukan. Jadi kita telah membuat banyak inisiatif yang dapat membantu dari segi kebajikan pelajar. So I would say, there was a push factor behind me that I needed to do something and then pada hari ini saya berada di sini bersama dengan lagi 3 orang pemimpin yang memang hebat dan saya memang bertuah lah dapat bersama dengan pasukan yang baru ini. I'm looking forward to work with them. Syaril? Bagi saya Tasha, punca utama kenapa saya terjun ke dalam bidang kepimpinan mahasiswa ataupun kenapa saya membuat keputusan untuk bertanding kali pertama dan selepas itu bertanding kali kedua, dia sebenarnya tiada sebab lain Tasha. Fokus utama saya sebenarnya hanya untuk pelajar. Sama seperti saudara kita Projit. One day we wake up and then we see problems, and tomorrow we wake up and we also see the same problems, another problems and the same problems. And bagi saya, someone need to step up in this game to fight for us, to fight for the students, to fight for the sake of welfare and perkara-perkara lain yang maybe affect student-student kita. Saya ambil contoh sewaktu saya menjawat jawatan sebagai Majlis Perwakilan Pelajar Pusat Pengajian Undang-Undang. Masalah yang sangat common ataupun masalah yang sangat ketara di Pusat Pengajian Undang-Undang ni Tasha adalah berkenaan dengan isu subjek law elective. Subjek law elective ni Tasha, kalau boleh saya ceritakan, dulu law elective ni dia adalah subjek yang cepat habis. Dan saya sebagai pelajar semester 1, pelajar semester 2, sewaktu saya belum jawatan apa-apa, saya rasa there is something that need to be done there. Ada perkara yang perlu diubah dan ada perkara yang perlu kita reform dalam struktur ad-hoc di Pusat Pengajian Undang-Undang itu sendiri. Dan Alhamdulillah, semasa saya menjawat jawatan sebagai Majlis Perwakilan Pelajar Pusat Pengajian Undang-Undang, perkara itu dapat dilaksanakan. Dan apabila saya membuat keputusan untuk bertanding untuk kali kedua, sama seperti punca kenapa saya membuat keputusan untuk bertanding, ada perkara yang perlu diubah. Ada perkara yang perlu ditambah baik dan perlu ada seseorang yang berani untuk mengambil cabaran itu untuk kebaikan mahasiswa-mahasiswi kita juga, Tasha. Wow. Betul. Kalau bukan kita, siapa lagi yang nak step up and do the work, kan? Betul? So saya ada soalan untuk Syamin dan juga Hafiz. Okay, baik. Do you guys think definisi yang korang katakan sebagai pemimpin berwibawa tu, adakah benda tu mendorong juga anda semua jadi pemimpin, jadi sebahagian pada MPP? Baik, sebenarnya Tasha, macam mungkin projek datangnya daripada pelajar yang nampak masalah dan cuba untuk menyelesaikan masalah. Saya sebenarnya daripada awal semester 1 saya dah banyak terlibat dengan aktiviti kebajikan dalam universiti. Untuk pengetahuan masa COVID, saya lah yang jaga parking. Saya lah jaga parking untuk kita punya COVID. Saya jugalah yang kata turun ke misi-misi banjir yang mana melibatkan kebajikan mahasiswa kita dan of course kesukarelawanan. Cuma daripada side saya semasa itu, apa yang kita dapat lihat adalah pelibatan Majlis Perwakilan Pelajar sendiri terlalu kurang involvement daripada segi kebajikan yang begitu. Dan saya rasa apabila melihat kepada being MPP is being a boss adalah satu perkataan yang salah. Alright? Jadi perspektif ini yang kita nak perbetulkan dengan kita sendiri berada di tempat itu. Ya. Jadi saya rasa bila kita buat kerja macam tu dan kita berhadapan dengan pengurusan
semestinya kita tidak diberikan satu kepercayaan penuh berbanding mereka yang mendapat punca kuasa. Saya kena percaya, dan berada di Majlis Perwakilan Pelajar adalah salah satu daripada platform untuk kita dapat menyuarakan pendapat dan suara kita dengan betul. Jadi this is what we've been trying to tell people, that being MPP is not kita hanya bermaharajalela berada di jawatan kita, tapi kita bertanggungjawab atas apa yang mereka berikan kepada kita. Dan di mana pun saya berada, saya yakin saya tetap akan melakukan something to student. Hanya ini apabila mendapat punca kuasa, saya rasa it's emphasize banyak benda yang mana kita punca kuasa diberikan penuh, banyak autonomi yang diberikan oleh kepada Majlis Perwakilan Pelajar itu sendiri, dan ini yang menyebabkan saya rasa timbul rasa untuk kita nak masuk dalam Majlis Perwakilan Pelajar ini. Dan saya rasa benda tu tak salah, kita nampak positif impact dalam pemberkasaan mahasiswa itu sendiri. Dan Alhamdulillah, menjawab soalan daripada Tasha tadi, yes, pemimpin yang berwibawa adalah orang yang tahu sebenarnya apa yang kita nak daripada kalangan rakyat-rakyat kita. Dan apabila kita mendapat punca kuasa, kita laksanakan apa yang mereka inginkan. Okay. So for me lah kan, okay, first thank you Hafiz, sebab jawapan saya pun memang sama macam Hafiz, memang betul. I've been a very outspoken person ever since I was young. And being someone that is very compassionate towards other people is how I've been raised within my family background. It's just that when I first came to UUM, saya tak pernah ada plan nak jadi Majlis Perwakilan Pelajar ke apa, tapi saya memang Alhamdulillah diberi tanggungjawab sebagai ketua mahasiswa undang-undang untuk batch saya lah. And for me it wasn't a problem because seperti yang saudara Syahrir sendiri kenal, sebab kami satu pusat pengajian sama, saya sangat outspoken pasal welfare batchmate saya apa semua. Until one day, something happened in which due to saya punya, orang kata punca kuasa saya tu tak berapa nak tinggi, so I was shut down by the authority. So my voice wasn't heard enough. And banyak perkara-perkara yang ingin saya fight tu tak dapat dilaksanakan sebab saya tak ada kuasa untuk buat benda tu. Saya sekadar seorang pelajar biasa, ketua mahasiswa undang-undang yang biasa. Tak ada apa-apa specialty, yang tak ada apa-apa kuasa yang dapat bantu. And saya diberi nasihat oleh saudara Syahrir juga sendiri. Waktu tu saya mengadu kat dia tentang satu masalah tentang bahasa. Dia kata, if you want to change the management, you have to be in the management. And that's something yang I really took into consideration. And consulting my parents, consulting people who believed in me, my capability and credibility apa semua, they say, you can do it. You just need a proper channel. And that's why saya cuba juga, walaupun saya seorang je semester 3 di sini, second year, dan diberi jawatan yang agak tinggi juga, but I trust my instincts and I trust the people around me who trust me as well to use in any capability that I have to help the students, because as a very outspoken person, all I need is a proper platform to be heard. Because saya bukan outspoken untuk bergaduh, saya outspoken untuk memperjuangkan orang lain. Jadi kembali kepada soalan Tasha juga, pemimpin yang berwibawa. Pemimpin yang berwibawa bagi saya, selain daripada ada segala sifat perjuangan, keprihatinan apa semua, they have to be someone that do more than talk. Action always speaks louder than words. But in a way that you are cooperative and collaborative with your team, not as an individual person, not as an individual leader. Because as a leader, you work in a team, you work in a boat where you have other crews that you have to bring with you to the destination that you want to bring. So yes, being a very cooperative, collaborative and also competitive leader is very crucial sebagai seorang pemimpin yang berwibawa. Itu daripada saya. Honestly, that is a really good answer, and I want to congratulate you. Yes, sebab berani to take the courage untuk together with your senior. Yes, semua senior saya kat sini. Awak je ke yang junior in the MPP? No, ada beberapa. Kalau di barisan umum tu ada 3 orang yang second year. Okay. Yang lain semua campur lah. Ya, campur-campur. Campur-campur. Betul Tasha. Betul. Okay, tapi YDP kita Saya semester 5 dah. semester 5 dah. Tinggal berapa lama? Kami pelajar undang-undang, kita ada lebih kurang dalam 8 semester full. Fine, okay. Kalau saya semester 5, 6, 7, 8. Saya ada 3 semester lagi lah di sini Tasha. Okay.
So going back to relating to all your answers juga, okay, you as a normal student kan, one day you will dream of being a leader kan, to be the students punya voice. So dalam proses orang kata macam mana nak kata, pencalonan and then campaign, ada tak any issue ataupun cabaran yang anda hadapi semasa tu? Mungkin ada any interesting stories yang boleh share? Can I? Okay, right. Yeah. I think one of the cabaran yang ada lah because sambil kami berkempen, kami tetap pelajar. Kami nak kena bahagi masa as a personal person. Baju semua basuh, hidobi apa semua kan. And then nak kena bagi masa pula dengan kelas. Kelas wajib pergi. Yeah, kita still take note of our attendance apa semua. And sama-sama nak kena cari pula masa nak berkempen. Nak kena cari pula masa nak kena orang kata personal touch dengan student. Ceritakan manifesto apa semua. The mental draining experience was real. It was really draining mentally. And jujur saya cakap, kalau saya perlu ulang balik for the experience, it's very fun. It's very fun. But to physically be back in that experience, I might think 2-3 kali jugalah saya nak kembali ke masa tersebut. Okay. Tapi satu cabaran adalah nak membahagi masa tu dengan betul. Because sometimes kita plan sama-sama dengan tim kita sampai ke 2-3 pagi, 4 pagi. And then kelas kita start 8:30 sampai 5:30 petang. Kita boleh nak skip, kita boleh nak orang kata apa, fokus kat kempen semata sampai akademik kita terabai sebab nak tak nak keutamaan kita sebagai mahasiswa tu lebih penting berbanding keutamaan kita untuk berkempen tu. Jadi itu salah satu cabaran yang paling utama lah bagi saya. Yeah, the normal student life tu, Yes. still kita student juga. Betul. Hakiki dia tu mestilah kena buat juga. Betul. Jadi anyone has anything to I say? think Tasha punca sebenar kenapa Hafizuddin project dengan saya bukanlah tak rasa tense tapi Sebab macam ni dah kali biasa kedua sebab dah. ini kali kedua kami Kali bertanding. Ni kali dia bertanding. Jadinya everything is expected lah. Macam mana apa yang akan jadi, tidur pukul 3 pagi, bangun kelas pukul 8.30 kan, projek Hafiz. Tapi apa yang saya dapat, saya rasa saya boleh concludekan tentang apa yang kami bertiga rasa sepanjang persamaan kami sepanjang pilihan raya kampus yang lepas dan pilihan raya kampus yang ini, iaitu adalah rasa dekat dengan pelajar, Tasha. Dan sebab kita ada personal touch ataupun yang kita panggil sebagai walkabout. Kat situ kita akan adakan satu sesi perbincangan ataupun sesi perbualan dengan mahasiswa-mahasiswi di UM sendiri. Dan dari situ kita dapat jump in depth tentang apa jua masalah sama ada yang kita tahu ataupun kita tak tahu tentang seseorang mahasiswa di UM itu sendiri, Tasha. Dan bercakap tentang soal pengalaman, sudah tentu pilihan raya kampus ni adalah suatu perkara yang hanya pelajar di kampus sahaja lalui. Dan hanya pelajar yang participate ataupun masuk ke dalam pilihan raya itu sendiri akan rasakan betapa hangatnya pilihan raya tersebut dan betapa menariknya pengalaman untuk berkempen, pengalaman untuk meraih undi dan perasaan semasa pengumuman keputusan. Oh my god. Itu adalah salah satu perkara yang tidak boleh dilupakan. Betul. Menarik, tapi untuk kita ulang lagi sekali tu memerlukan satu courage, satu tujuan yang jelas untuk kita masuk kembali ke dalam medan pertempuran hak mahasiswa. Dan saya yakin ketiga-tiga daripada kami, saudara Projik, saudara Hafiz dan saya sendiri, ketiga-tiga kami terjun ke dalam bidang ini ataupun menyahut kembali cabaran ini adalah kerana satu perkara, iaitu untuk memperjuangkan nilai-nilai hak mahasiswa itu sendiri, Tasha. So sebelum kita take a break, and then kita akan start dengan segmen yang kedua, which is saya akan tanya soalan secara individu lah. Okay, saya ada satu soalan last. Is there any like hopes untuk kali ni punya penyertaan dalam MPP? Anything new? Even though korang dah kali ke-2, betul? Betul, Baiklah. Tasha. Mungkin ada daripada management sebelum ni, mungkin ada any like issues that improvement yang korang nak bawa dalam kali ni punya kepimpinan macam mana? Baik, Hafiz. untuk itu Tasha sebenarnya berkaitan dengan
cakap tentang kali kedua ni, kita bukan kita nak demand macam-macam pun. Kadang kita just nak penglibatan kita dalam something tu diperbanyakkan lagi. Ya, sebab kalau kita lihat contoh di peringkat pengurusan, yes of course kita ada meeting, kita ada ahli senat kita sendiri. Cumanya banyak sebenarnya yang hidden ni within the autonomy tu, kita perlukan involvement daripada pelajar sebab kita nak pulangkan kepada pelajar, management perlu tahu apa yang pelajar itu nak dan itu adalah hak kita untuk kita suarakan. Jadi di sini perjuangan ini bergantung kepada autonomi dan untuk pengetahuan Tasha dan semua juga kita juga ingin memperkasakan autonomi kewangan kita insya-Allah pada InsyaAllah. MPP kali ini. Orang kata ke arah kita mencapai student union kita insya-Allah. Jadi itu adalah hasrat bagi antara hasrat lah antaranya bagi kepimpinan Majlis Perwakilan Pelajar bagi sesi kali ini. Okay, kalau macam tu kita take a break for a while and then kita sambung. Okay? Alright. Okay, baik. Terima kasih, Jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi dalam episod Hello Sintok pada hari ini. Jadi kita akan mulakan dengan segmen kedua iaitu kita nak tanyalah soalan-soalan kepada tetamu-tetamu kita but secara individual. Kita akan fokus seorang-seorang. Boleh ya? Okay, Boleh baik. Okay. Tasha. Yang lain-lain jangan tense sangat, relax je. Soalan kita Okay. relax je, okay? Alright. Okay. Okay, kita start dulu dengan YDP kita lah, Syaril. Yes, Tasha. So, macam mana perasaan awak jadi dicalonkan, bukan, dah menang dah lah kan? Dah decide kan jadi YDP. Okay, macam mana? Sudah pasti Tasha kan Mhm. menjadi seorang pemimpin yang saya rasa dan kita tahu YDP adalah hierarki, berada di hierarki tertinggi dalam majlis pimpinan, dalam majlis perwakilan pelajar khususnya di UUM. Perasaan saya sebenarnya saya bersemangat. Saya bersemangat sebab sebelum ni saya di jawatan Mr. Projit, Mhm. Mr. Projit, Encik Projit, iaitu saya dulu berada di Timbalan Naib yang Dipertua, Timbalan Naib yang Dipertua Kebajikan. Jadinya saya banyak bekerja dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan kebajikan pelajar. Dan sebab tu saya di posisi tersebut, Tasha, saya eager, saya sangat bersemangat untuk pergi ke bidang lain, untuk saya buat perkara di bidang lain. Dan jadi kalau Tasha tanya apa perasaan saya sekarang bila saya dah ada di peringkat tertinggi, dan of course sudah tentu bila kita berada di peringkat tertinggi, kita perlu mengawasi segala perkara ataupun segala sedikit maksud saya di sini adalah semua aspek saya perlu untuk
scrutinize, saya perlu untuk teliti supaya setiap perkara di dalam organisasi MPP itu berjalan dengan lancar dan baiklah. Dan perasaan saya sekarang adalah saya teruja dan saya bersemangat untuk saya pertingkatkan lagi, sudah tentu dari bidang kebajikan pelajar dan tak lupa juga dalam bidang-bidang lain seperti akademik dan juga pemerkasaan mahasiswa itu sendiri, Tasha. Dan kalau kita dengar tadi Hafizuddin ada bercakap tentang soal autonomi kewangan, Tasha kan. Autonomi kewangan ni, Tasha, kalau saya boleh kongsikan sedikit lah, surprise kan, kita bagi surprise sikit je Hafiz. Autonomi kewangan ini adalah satu perkara ataupun satu tanggungjawab yang sangat besar, Tasha. Sangat besar. Dan perlunya satu sistem yang akan dicadangkan dan ataupun akan dirangkakan sendiri oleh kami dengan sokongan dan bantuan daripada pihak universiti sendiri untuk kita pastikan autonomi kewangan kita ini bukan sahaja memberi kebebasan kepada pelajar kita tetapi juga melindungi pelajar kita. Dan di sini kalau Tasha nak tanya lagi tentang apa yang saya rasa, saya lebih daripada bersemangat dan lebih daripada teruja untuk kita teruskan misi dan visi dan juga plan-plan yang kami dah rancang supaya perkara ini bukan sahaja dapat memberi manfaat kepada universiti kita tapi khususnya untuk pelajar-pelajar kita juga, Tasha. Okay. Is there anything yang mungkinlah daripada awak sebelum ni awak juga MPP kan untuk sesi lepas. Betul, Tasha. Dan daripada pengalaman awak bekerja dengan YDP yang sebelum ni dan everything, mungkin daripada situ mungkin awak ada tak benda yang mungkin awak nak sambung perjuangan dia ataupun mungkin is there something different that you want to bring, macam mana? Okay, untuk pengetahuan Tasha dan kawan-kawan kita semua, saya pernah bekerja bersama dua YDP yang lepas. Saya bersama dengan saudara Ahlam, iaitu dia adalah YDP kita sebelum saudara Izwan kan. Dan sudah tentu kami bertiga pernah bekerja di bawah kepimpinan saudara Izwan Faiz. Semalam baru jumpa dia kan, Hafiz. Dan kita boleh tengok di sini kepimpinan saudara Izwan dan saudara Ahlam adalah satu kepimpinan yang sangat jauh berbeza. Bukan dari segi kualiti tapi pembawakan mereka. Dan soalan Tasha tadi adalah macam mana saya nak meneruskan perjuangan Izwan ataupun adakah saya nak meneruskan perjuangan Izwan kan, Tasha? Ya, ataupun mungkin ada penambahan. Ada penambahan kan. Sudah saya yakin dan saya pasti kedua-dua sosok tubuh ini, sosok pemimpin pelajar ini membawakan satu prinsip yang sama, satu teras yang sama, iaitu untuk memastikan pelajar-pelajar kita ini terlindung, terjaga dan hak-hak mereka dikembalikan kepada mereka. Dan sudah tentu kalau saya nak cakap kalau saya boleh kongsikan kenapa saya di sini adalah kerana saya ingin memperjuangkan nilai-nilai teras mahasiswa itu sendiri sama seperti saudara Izwan dan juga YDP, MPP yang lepas sebelum ni, Tasha. Cumanya semalam saya ada berjumpa dengan seseorang mentor. One thing that she said to me is, Syahril, saya tahu awak pernah bekerja dengan saudara Ahlam, saya tahu awak pernah bekerja dengan saudara Izwan. Tapi the most important thing you have to be is to be yourself dalam memimpin bahtera MPP ini. Kalau Syahril terlalu mengikut ataupun terlalu berusaha untuk meniru orang, then it is not the real you. Be yourself, but at least try to be as good as others. Try to be good to others. Itu daripada mentor saya, Tasha. So berbalik kepada soalan first tadi tu, Syari ada cakap tentang autonomi kewangan and everything, dan juga kebajikan student kan. Is there any mungkin future planning dalam nak menjamin student welfare tu? Okay, kita tahu, Tasha, kalau kita tengok daripada MPP sesi yang lepas, menggunakan tagline MPP Prihatin,
kita telah menyenaraikan kalau tak silap saya berpuluh inisiatif yang pihak MPP daripada kluster kebajikan senaraikan. Dan alhamdulillah lebih separuh daripada inisiatif tersebut berjaya dilaksanakan. Dan selebihnya atas kekangan masa kami tak dapat teruskan perkara itu, tapi insya-Allah yang tak dapat diteruskan kami akan cuba bawa kepada sesi kali ini, Tasha. Dan kalau Tasha tanya berkenaan dengan apa inisiatif ataupun apa future planning berkaitan dengan kebajikan mahasiswa, saudara projek ada di sini. Maaf saya Tasha. Saudara projek ada di sini. Kami di pihak kebajikan akan membuat satu pelan perancangan ataupun pelan tahunan MPP berkenaan dengan apa perkara ataupun beberapa inisiatif yang kami akan lakukan di dalam skop tugas-tugas kebajikan. Dan ini sebenarnya meliputi segala aspek, sama ada dalam konteks residensi, konsep pengangkutan, konsep fasiliti, yang saya yakin konsep fasiliti ini adalah satu perkara yang sangat hangat diperkatakan oleh para pelajar. Dan kami di pihak kepimpinan MPP sedang bergiat untuk mengatur gerak, langkah, pelan dan strategi untuk kita pastikan inisiatif yang kami akan lakukan dan kami rancang adalah selaras dengan apa yang pelajar betul-betul mahukan dan apa yang betul-betul menyentuh ke arah masalah pelajar itu sendiri, Tasha. Wow, banyak. baru start kan? Baru start. Kalau ikut kan baru seminggu korang Baru seminggu. semua jadi MPP. Dan saya boleh dapat rasakan dah banyak dah planning, dah rasa macam bersusun-susun dah. Betul tak? Ya, insya-Allah. Betul? Insya-Allah, Tasha. Okay. Ada lagi surprise ke? Ada spoiler ke boleh bagi ke? Tak ada. Tunggu. Untuk setakat ni, Tasha, kita tahu dan kita faham, dan apa yang saya nak tekankan di sini adalah para pelajar di UM ataupun Universiti Utara Malaysia sendiri adalah satu universiti yang dipandang tinggi oleh kebanyakan warga Malaysia dan di pihak kementerian sendiri. Dan satu changes ataupun satu perubahan perlu dilakukan di dalam konteks Majlis Program Pelajar sendiri kerana kita ini menghampiri ke arah kesatuan mahasiswa, student union, Tasha. Dan saya rasa student union ini adalah impian bagi setiap pejuang-pejuang mahasiswa di Malaysia ataupun di dunia sekalipun. Dan satu pendekatan ataupun satu langkah perlu diambil, dan khususnya apabila kami di sini, pihak kepimpinan MPP yang ada di sini, sangat-sangatlah mendahagakan satu perubahan itu berlaku supaya di mana kita saling menghampiri ke arah student union ataupun ke arah kesatuan mahasiswa, kita dapat mempersiapkan diri kita, Tasha, supaya apabila tiba masanya kita sudah bersedia untuk membawa teras-teras student union itu ke peringkat ataupun ke tahap yang lebih tinggi supaya ia dapat memberikan manfaat tak lain dan tak bukan hanya untuk pelajar kita, Tasha. Demi pemberkasaan, demi merealisasikan impian pemberkasaan mahasiswa itu sendiri, Tasha. Banyak. I would say there has been I took a lot of insights daripada jawapan awak sendiri. Okay, nampak that you are very dedicated to your work, even baru seminggu. 5 hari, Tasha. Dan baru 5 hari? 5 hari. Baru 5 hari SYDP? Lima hari. 5 hari SYDP. Macam-macam Okay. So we move on to kita punya Setiausaha Agong. Okay, baik. Cik Syamim kita. Saya dengar awak selalu juga buat MC hosting ya, dalam betul. kampus juga. Betul. Memang minat ke macam mana? Ya, saya memang minat. Saya sekali dengan saudara Hafiz. Selalulah MC, sekali. moderating semua. Memang daripada sekolah ke? Ya, daripada sekolah lagi. Okay. Ada tak selain daripada dalam kampus mungkin ada join mana-mana persatuan ke? Ada. Saya merupakan unit media bagi satu NGO
bernama Pertubuhan Midat. Pertubuhan Midat ini merupakan satu NGO yang berkolaborasi dengan Akademi Nasyur Quran yang HQ-nya ada di Putrajaya. Akademi Nasyur Quran merupakan syarikat kedua terbesar di dunia penerbitan Al-Quran. Selepas saya tak ingat syarikat penerbitan yang ada di Madinah, Akademi Nasyur Quran, Kompleks Nasyur Quran itu sendiri merupakan syarikat penerbitan. Akademi Nasyur Quran tu adalah dia punya cabang seterusnya yang banyak buat orang kata apa, pengajian, orang kata sesi berkongsi ilmu bersama syekh-syekh yang terkenal, ulama-ulama yang terkenal. Contohnya Syekh Isa Maksurawi daripada luar negara, seorang ulama yang sangat terkenal di dunia. Saya bergerak rapat dengan NGO ini salah satunya sebab ibu bapa saya sendiri merupakan orang kuat yang menubuhkan organisasi ini, dan niatnya adalah untuk saya lakukan satu benda ke arah agama kita. Bila saya join NGO macam ni, saya dapat meningkatkan saya punya volunteerism, bantu mangsa banjir apa semua, dan paling penting sebab NGO ini memang sangat menekankan tentang pengajian dan juga pengukuhan bacaan Al-Quran. Kita sebagai hamba umat Islam sendirilah kan. Al-Quran ini merupakan satu guidance bagi umat Islam. Jadi andai kata kita hidup di muka bumi ini tapi kita tidak mahu melandaskan kehidupan kita berdasarkan landasan yang benar, iaitu Al-Quran itu sendiri, maka apa tujuan kita ada di muka bumi ini? Sebab sebagai umat Islam, kita dididik untuk hidup untuk mengejar redha Allah. Jadi ini salah satu inisiatif saya lah untuk mengekalkan ciri-ciri orang kata apa, yang dapat mendekatkan diri saya dengan Tuhan Allah. Macam tu. Gitu. I can see. Betul. Memang inilah Tasha Setiausaha Agung NPP. I can see kenapa, why she was chosen. Yes. Allah, tadi. Nampaklah. She was chosen by God. For us. Itu semua rezeki Allah Semua kan. rezeki Allah ni, semua di sini dan ditentukan untuk jadi pemimpin. Gitu. Saya pun harap semoga Allah sentiasa pemudahkan urusan Ah. orang sebagai InsyaAllah. MP. Amin ya rabbal alamin. Okay, talking about volunteerism, Ya, betul. volunteering, Hafiz pun ada juga kan, betul? Saya Kalau- tahu very aktif. Sebenarnya kalau ikutkan pada yang lepas, saya memang memegang untuk eksekutif kesukarelawanan lah. Dan untuk itu juga sebelum ni memang saya banyak terlibat aktif dalam aktiviti-aktiviti sukarelawan di bawah Avengers pemimpin sukarelawan UUM sendiri. Dan alhamdulillah lah, sebenarnya sukarelawan ni adalah salah satu sifat pemimpin sebenarnya. Yang mana tak ada siapa pun suruh kan, ataupun dia paksa di sini, semuanya sukarela untuk membuat benda tu. Cumanya daripada segi macam kita kata punca kuasa itu menyebabkan kita boleh do more than being followers saja kan. Jadi bercakap tentang kesukarelawanan, saya yakin dan percaya kita punya YDP lepas pun datang daripada background sukarelawan juga. Yang mana bila kita menjadi sukarelawan ni, kita nampak menjadi pendengar yang baik macam projek kata. Kerana kita adalah mereka yang turun bersama dengan masyarakat, bersama dengan mahasiswa-mahasiswa kita yang memerlukan, yang mana kita betul-betul orang kata buka orang kata segala platform daripada segi pendengaran kita, give and back, give and take semua daripada kepada masyarakat, kepada mahasiswa. Dan ini yang kita nak kepada pemimpin kita, kepada Majlis Perwakilan Pelajar kita, itu to be a well-rounded person, yang mana mereka bukan sahaja mampu untuk mengarah, good in giving orang kata instruction, Orders. mereka juga adalah mereka yang tahu bagaimana untuk melaksanakannya. Jadi itu yang kita nak ketengahkan kepada semua. Bagaimana seorang pemimpin yang berkaliber itu adalah mereka yang mampu untuk melaksanakan semua orang kata tugasan daripada atas sehingga ke bawah. I can see that you are a very good speaker. Okay. Dan kita pun ada sembang-sembang tadi, and you did mention awak pernah masuk pertandingan. Betul? Pertandingan InterVarsity Motivator. Okay, itu bila tu? Okay, itu untuk dah 2 tahun dah. Tahun 2022 dan 2023. Right, itu memang orang kata pertandingan di bawah orang kata Makuma, Majlis Kaunseling Universiti Malaysia lah.
yang mana orang kata alhamdulillah diberikan peluang untuk kita orang kata mencuburi bidang-bidang orang kata selain daripada kepimpinan, selain daripada kesukarelawanan ini, kita nak tahu juga orang kata potensi diri kita kan. Dan setiap orang daripada kita mempunyai keunikan masing-masing. Jadi antara kelebihan yang Allah bagi mungkin kepada Syamim juga, mungkin kepada setiap orang kita adalah daripada potensi untuk kita bercakap. And one thing yang saya suka untuk tengahkan di sini adalah a good leader, the one that can influence others. And how you can influence others? To be a good communicator. Jadi seorang orang yang pandai berkomunikasi, yang mampu memberi pengaruh kepada orang lain. Dan bercakap tentang itu juga, satu benda yang saya ingin kita tekankan di sini, kepimpinan melalui teladan. Maksudnya orang melihat kita dan orang yang menilai kita. Jadi dengan cara itu saya rasa antara sebab juga mengapa setiap orang di sini berada di tempat mereka sekarang itu disebabkan daripada teladan yang ditunjukkan kepada mahasiswa-mahasiswa yang memberi pengaruh kepada mahasiswa untuk mengundi setiap daripada kita, insyaAllah. Jadi saya dapat info juga mengenai keputusan pilihan raya kampus hari itu, dan saya dapat tahu awak mendapat ujian tertinggi. Ya, betul. Betul? Apa perasaan? Alhamdulillah. Sebenarnya apabila diumumkan tu orang kata agak terkejut dengan keputusan yang kita dapat. Cumanya orang kata bila mendengar daripada pendapat-pendapat orang lain sebelum mendapat keputusan tu pun dia macam expected jugalah sebenarnya, expected orang kata. Sebab kita macam saya cakap sebenarnya faktor daripada kempen juga tu orang kata kan. Aktif social media apa semua itu antara salah satu punca. Tapi macam yang saya tengahkan tadilah iaitu kemampuan untuk mempengaruhi setiap daripada mahasiswa-mahasiswa kita. Penilaian daripada mereka untuk setiap daripada mereka yang siapa yang bakal menerajui Majlis Perwakilan Pelajar itu terletak di tangan mahasiswa-mahasiswa siswi kita. Jadi bertindak atas nama demokrasi adalah punca kenapa kita berada di sini sekarang. Jadi untuk itu saya rasa mahasiswa dan kita sendiri perlu berlapang dada dan menerima setiap daripada orang kata majlis kepimpinan MPP itu sendiri, dan saya yakin dan percaya dengan undian tertinggi itu jugalah yang meletakkan di kedudukan saya sekarang, insyaAllah. Right, so going back to Syaril, Hafiz dengan projek ni kali kedua menang. Ya, Betul kan? Okay. So we would focus on you, projek, sebab saya banyak dengar cerita yang ramai suka bekerja dengan awak. Oh, ya ke? Oh. You are a very good person. Okay. Okay. So nak tanya how are you feeling, macam maksud saya macam perasaan awak knowing that a lot of people that still supporting you and wanting you to be in the leadership. So I think Tasha, first of all, I'm very grateful lah that I got such support system. Basically dari bawah kan, seluruh mahasiswa-mahasiswi UM memberi kepercayaan kepada saya untuk berada di MPP ni bagi kali kedua. So bagi saya ia adalah satu cabaran kerana pada kali ini saya bertanding di bawah kapasiti umum. So sebelum ni pusat pengajian. So, pusat pengajian influence dia tak ramai. You know, dia terikat kepada maybe macam pusat pengajian saya 800 student. So apabila kita melihat di apabila kampus UM keseluruhannya, saya rasa hampir 20,000 lah kan mahasiswa-mahasiswi yang layak mengundi. Jadi bagi saya ia adalah satu cabaran dan juga saya mengambil the challenge that I want to do more. Saya di sini bukan hanya kerana jawatan, tapi saya ingin membuat sesuatu yang akan menguntungkan mahasiswa-mahasiswi UM ni. Jadi pada pilihan raya ini saya rasa undian yang saya dapat pun 7,000 undian. So bagi saya ia agak satu yang perkara yang sangat overwhelming lah bagi saya kerana saya memang tak expect 7,000 student akan mengundi saya. So I would like to thank all of them, you know, those who have voted for me. But I think they voted me just not because of me myself, but the things I want to bring, perkara-perkara yang saya ingin bawa. Antaranya adalah pasal kebajikan.
manifesto saya semasa PRK adalah pasal perkhidmatan bas dari UM ke stesen bas Changlun dan juga KTM Marau. So perkara-perkara sebegitu dia agak dekat dengan hati pelajar. Sebab yang study week akan datang pun apabila saya tanya pelajar pada masa berkempen, saya tanya, you guys bila balik study week? Ramai yang kata saya tak balik projek. Saya kata kenapa tak balik? Dia cakap kekangan kewangan. So kita tahu nak pergi ke stesen bas Changlun dan juga KTM Marau perlukan satu kos yang tinggi just untuk sampai ke stesen. Lupakanlah sampai ke destinasi halaman kampung kan. So masa tu saya terfikir ada ramai juga pelajar ada keinginan nak balik. Mereka nak jumpa dengan family. So mereka tak dapat sebab hanya kekangan kewangan. So masa tu saya terfikir that we need to do something. Kita perlu fokus dalam perkara-perkara sebegini yang sangat dekat dengan hati student. You know, because in the end adalah welfare mereka, kita kena jaga. Diorang nak jadikan UM ni sebagai second home mereka. So we have to do by all means, kita kena sesuaikan mereka dengan keadaan university, you know, make them feel at home, make them comfortable. So I really hope that the services of bus from UM ke KTM Marau, ke stesen bas Changlun ni dapat sedikit sebanyak memudahkan perjalanan mereka ke kampung lah. Sebab sekarang ni pun kos sara hidup sudah meningkat. Yang ni pun kita sedia maklum walaupun kita berada di negeri Kedah, tapi efek dia pun kita rasa jugalah sebagai mahasiswa-mahasiswi di dalam kampus ni. So bukan saja pelajar-pelajar yang tinggal di bandar, you know, even we ourselves, we feel it. So there's an urge to change these things and make our students more comfortable. So in that terms, welfare yang kita perlu beri fokus yang utamalah pada MPP Penggal ni. So I'll take that as a challenge. So like our Majlis Tertinggi MPP telah memberi amanah kepada saya untuk memegang jawatan Timbalan Naib Endi Petua bagi kebajikan, dan saya akan sedaya upaya saya akan melaksanakan tanggungjawab yang diberi dengan sebaik mungkin lah untuk membantu students-students di bawah. I guess it relates back to the definition of pemimpin berwibawa yang awak cakap. Yeah. Betul? Being a good listener. Betul. I guess that's why you are chosen to take in charge of jaga students' welfare. Betul? Maybe, yeah. Maybe that's like Tak it. apa, give yourself some credit. you deserve it. Come on, project. I Come concur. on. I concur. Project is someone yang sangatlah passionate, and he know one thing. Kenapa why project is deserve to be in that position is because he know what he's doing. Kadang-kadang ada orang yang mengikut kan, followers, tapi saudara project kita ni, Tasha, kalau saya boleh ceritakan sepanjang satu penggal saya bersama dengan project, ada perkara yang project boleh lakukan dan dia lakukan dengan sangatlah perfect, dan dia tahu, yang paling penting sekali, dia tahu apa yang dia lakukan tu, Tasha. Meaning that he got the vision and mission. And for me, the most crucial part, one of the crucial part as a leader is for you to have a very clear mission and vision. Without mission and vision, even if you are a fighter, even you are a very charismatic leader, but without a vision, if you don't have mission and vision, it will be wasted. There will be no use of you becoming a leader if you don't have two prominent things, two crucial things. So, being the voices for the students, okay, saya tahu that you kind of stood out masa sesi temu Anwar. Oh, okay. Okay. Getting back to that. Berkenaan Yeah. dengan sistem portal pendidikan. Yes, right. Okay, so now that you are one of the leaders, so macam mana perasaan awak after dah mungkin you already I would say melantangkan suara awak. Okay, now that you have the I would say you have the power, that more or less. More or less, yeah. More or less, okay. So is there anything yang you plan to, you know, tolong in that matter? So very good question, Tasha. I knew this was coming. So yeah, I'm actually known because of that question that I've raised to Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana isu tu pun merupakan salah satu isu yang macam saya merupakan dari golongan minoriti. So
So masa kita di sekolah menengah, nak pergi ke pra-university, so kita telah terkesan lah dengan sistem yang sedia ada ni. Dan saya memang nak bangkitkan isu ni dari dahulu, tetapi tidak dapat kesempatan lah yang sesuai. Jadi apabila saya menjadi MPP pada penggal yang lepas, dan Prime Minister telah turun ke UM, saya nampak satu opportunity lah, peluang yang sangat cerah bagi saya untuk menyanyikan soalan tersebut. Sebab that question even until today, it still raises what are the next step, apakah langkah seterusnya. Sebab masih dekat bawah sistem ni diguna pakai, tetapi masalah utama bagi saya adalah masalah brain drain dalam negara kita. So masalah brain drain ni macam mana kita nak mencegah? Sebab all our talents are going overseas. Singapore, Europe, the nearest neighbor Singapore. How can Singapore offer our students, but we ourselves, IPTA especially, which are in the top ranking, tidak boleh offer student kita sendiri, warga negara kita. So we have to look back at the system. I'm not saying to abolish. Saya tidak menyarankan untuk memansuhkan sistem meritokrasi, sistem kota tersebut. Tapi kita perlu memperbaiki sistem tersebut dari segi meritokrasi. Saya faham, kita perlu lihat lapisan masyarakat ni equal. Melayu, Cina, India, Kadazan, Dusun, we all are equal. So yes, there should be a system kota, but then to help them, like from the underprivileged yang memang betul-betul perlukan bantuan. So kita angkat mereka, tak kira kaum ataupun bangsa, kita kira socio-economic status. Mungkin ada seorang kawan kita Melayu, dia berasal dari kumpulan yang miskin tegar. So we have to do something with the system that kita boleh mengangkat dia, we have to bring him up and give him a fair chance. So I'm not saying to abolish the system, but the system needs to be need to be implemented in a better way, into making sure that we are using it in the right proper manner lah. So there will be no questions raised, because currently we have been raising questions about the fairness or the role that they are playing. So I hope lepas ni kita dapat merealisasikan satu sistem yang adil lah bagi semua lapisan masyarakat, tak kira kaum ataupun agama. So that's my hope lah from this term, that we can raise this issue up to KPT again, and we'll try to find a solution on how to adjust the system, not to abolish but to adjust the system, I would say. Sebagai student sendiri, saya rasa it takes a lot of courage juga nak pergi dalam sesi temuan tu. Rasa macam perlukan keberanian yang banyak jugalah kan untuk kita menyuarakan pendapat kita. So saya nak tanya, the courage tu datang daripada sebelum ni buat taekwondo ke? Wah, mana dah tahu kan? Dia datang daripada situ kan? So nak tahu lah sikit pasal taekwondo ni. You participated in I used to. During my primary, I started taekwondo. Saya memulakan taekwondo ni dari bangku sekolah rendah lagi. Dari darjah 1 sampai ke tingkatan 5. Saya meneruskanlah perjalanan taekwondo. Akhirnya saya dapat menjadi jurulatih taekwondo lah. Pada akhir-akhir semester, form 5. Masa tu saya sudah mengajar student lah di sekitar Wang Semaju, sekitar Kuala Lumpur. So taekwondo gives you a bit of, macam dia boleh membentuk seorang yang lebih berdisiplin lah dan lebih berfikiran positif dan akal fikiran yang waras lah, so that we know what to do. Kita ada satu fokus dan mission yang jelas. So kita perlu menuju ke destinasi tersebut lah dengan adanya matlamat dan tujuan yang betul. So that's something that I've taken from taekwondo and then implemented in our leadership capabilities lah. There are a lot of things that I've learned about you guys untuk hari ni, and I hope the viewers, penonton juga banyak lah kan. Okay, kita dah kenal dengan FPP baru kita untuk sesi kali ni, sebab orang kata apa? Tak kenal maka tak cinta. Kan, betul tak kan? Kita kena kenal orang tu mendalam dulu to gain trust. Betul? Betul. Right. To get to know. Betul. I would like to say thank you sebab datang. Kita pun dah kesetukan masa. Saya tahu ada, korang mesti ada program lepas ni lagi busy kan. Kita tak boleh lama-lama. So thank you guys so much for all the insights, for all the sharing for today. I had
I had heard a lot of like interesting stories juga daripada korang semua. Thank you. Thank you, Tasha. I had a Thank you, wonderful Tasha. time. So sampai sini je lah kita punya episode untuk hari ini. And thank you for all the viewers juga. Terima kasih kerana menonton Hello Sintok dalam saluran UEM Today pada hari ini. And I wish everyone best of luck. Terima kasih. Okay, and Terima stay kasih. healthy. Terima kasih. And yeah, Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam hormat. You know I'm down for whatever tonight.